Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Nathan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sama-sama menjalani dan menduduki satu kursus penyelenggaraan Al-Aradas. Tapi pada kursus pada hari ini kita berkursus secara maya. Saya mengharapkan agar semua peserta kursus dapat mengikuti sidang video ini daripada awal hingga akhir. Semoga kita akan mendapat manfaat bersama setelah kursus ini ditamatkan. Pada kali ini saya lebih menjurus kepada penyelenggaraan mesin membuat air suling. Sebenarnya radas ini perlu untuk kita selenggara supaya sentiasa dalam keadaan yang kemas, yang bersih, sesedap mata memandang. Antara bahan-bahan yang kita perlu untuk penyelenggaraan mesin air suling ini adalah pencuci. Saya lebih suka menggunakan pencuci dalam bentuk tercair, di mana pencuci ini kita akan campur ke dalam baldi yang saya sedang isi air itu untuk saya rendam alatan kaca daripada radas ini. Keduanya cat spray terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan warna apa yang digemari. Kalau saya lebih suka pada merah dan silver, maknanya ada kontra warna kat situ, nampaklah kombinasi warna yang menarik akan dihasilkan. Seterusnya kita perlukan spana nombor 11 untuk kita buka skru pada motor elemen pemanas ini, supaya dapat kita pisahkan untuk kita bersihkan tabung pendidihan ini. Seterusnya mesin grind untuk kita bersihkan karat-karat pada tapak mesin air suling ni. Kalau tak ada mesin grind, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan kertas pasir biasa, gosok, hilangkan karat sehingga bersih, kemudian lap atau basuh lagi cantik, buang segala habuk yang ada, kemudian kita keringkan, dan keesokan harinya apabila betul-betul kering, barulah kita melaksanakan kerja-kerja mengecat. Okey, pertamanya saya akan mulakan, kita akan mula membuka skru pada water heater ini untuk kita leraikan water heater daripada tabung pendidihan. Buat kerja dengan perlahan, cermat, sebab maklum benda ni kaca, kelalaian akan menyebabkan kerosakan dan teruk. Sebab alat ni bukan calang-calang lagi dia punya harga. Tuan-tuan pun maklum, harga kalau tak ada 3,000, 4,000 maupun 5,000 mungkin kita tak akan dapat benda ni. Saya yakin setiap sekolah memang ada alat ini, yang mana tujuannya adalah untuk kita menyediakan air suling. Okey, kita buka satu-satu skru. Dia ada 3 skru yang perlu kita buka untuk kita leraikan water heater ini. Okey, dan yang terakhir ada satu lagi. Okey, sekiranya susah untuk tuan-tuan boleh tanggalkan dahulu klip yang ada pada mesin ini untuk kita leraikan mesin ini. Sebentar ya. Okey, beginilah keadaan mesin ini bila kita leraikan daripada tapak. Kita letak dahulu untuk kita tanggalkan plug 3 pin yang ada pada sedia ada pada mesin ini, untuk kita memudahkan urusan seterusnya untuk kita melaksanakan kerja-kerja merendam dan mencuci water heater dan juga palang pendidihan. Kita tanggalkan semua
yang berkaitan. Dan jangan tersilap pula ya, nanti untuk masang semula jangan kita tersilap antara neutral dan live. Maklum ya, wire coklat adalah live dan biru adalah neutral, sementara kuning dan hijau adalah neutral. Okey, apabila selesai maka kita teruskan dengan pembuka skru untuk kita memisahkan water heater yang ada di dalam balang ini daripada balang pendidihan. Tuan-tuan, sila tanggalkan semua salur penghantar daripada air, bekalan air direct ke tabung untuk kita memisahkan. Ya, begitulah keadaannya. Bila kita dah pisahkan dia, lihat kekotoran yang terhasil apabila kita menggunakan mesin ni dalam jangka masa yang lama. Sebenarnya tidak menjejaskan, tapi tidak sedaplah untuk kita melihat benda yang hari-hari kita gunakan dalam keadaan yang kotor. Okey, seterusnya kita buka lagi satu skru yang terakhir untuk saya memisahkan water heater dan balang pendidihan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan saksikan bagaimana kotornya kita panggil apa ni, water heater ini dengan keadaan berkarat, hasil daripada mendakan klorin yang kita sentiasa gunakan air pipe yang dibekalkan oleh pihak Jabatan Bekalan Air. Jadi kita perlu membersihkan heater ini sehingga dalam keadaan yang berkilat seperti baru. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan span kasar pada span cuci pinggan yang biasa kita gunakan, dan saya tidak galakkan tuan-tuan merendam heater ini di dalam asid. Memang boleh bersih cepat, tapi kita takut ada tindak balas asid pada heater yang kita bersihkan. Memadai kita rendam dan cuci dengan pencuci pinggan mangkuk menggunakan span yang kasar sehingga bersih. Okey, sekarang kita akan melaksanakan kerja-kerja merendam alatan kaca yang digunakan untuk proses menyediakan air suling ini. Kita akan tanggalkan semua getah-getah penyambung daripada bekalan air dan juga getah penyambung yang akan mengumpul air suling yang terhasil. Okey, seterusnya kita akan melaksanakan kerja-kerja merendam alatan kaca yang berkaitan. Sebagaimana yang saya maklum tadi, saya lebih gemar menggunakan serbuk cecair pencuci pinggan mangkuk saja, sebab pencuci pinggan mangkuk akan menanggalkan segala minyak, kotoran-kotoran, bagaimana bersihnya cucian yang kita gunakan semasa kita mencuci pinggan mangkuk di rumah. Tidak perlu susah, tidak perlu risau, tuan-tuan hanya perlu merendam saja. Larutkan sepenuhnya pencuci pinggan mangkuk tadi di dalam baldi yang kita telah sediakan air. Dan okey, kita tinggalkan saja, kita rendam. Nak bagus, tinggalkan semalaman, baru kita dapat hasilnya pada keesokan harinya. Seterusnya kita akan merendam tabung yang kedua. Seterusnya kita akan merendam pula tabung pendidihan air ini
di dalam baldi yang kedua. Seperti yang pertama tadi, saya juga menggunakan cecair pencuci pinggan mangkuk. Rendam saja. Kalau tuan-tuan ada besen besar lagi elok, lagi sesuai, sebab lagi senang tuan-tuan untuk merendam alatan ini. Tanggalkan dulu ya semua skru yang melekat pada tabung penyediaan ni. Saya terlupa pula nak tanggalkan dulu. Okey, kita tinggalkan dulu kerja merendam ini dan kita beralih kepada tapak mesin air suling ini. Sebelum tu saya rasa elok kalau kita melaksanakan dulu kerja-kerja pembersihan kita ini. Ambil sepan kasar, sepan cuci pinggan biasa yang kasar. Kita lumurkan dahulu pada water heater. Jangan bimbang sebab benda ni memang berendam di dalam air semasa kita menyediakan air suling. Jadi tidak perlu khawatir apabila water heater ini terkena air. Kerja ini bukan satu kerja yang rumit. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu membersihkan heater ini dan lihat perbezaannya selepas kita melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Saya rasa elok kalau tuan-tuan dan puan-puan menyediakan satu berus tabung uji. Berus tabung uji untuk tuan-tuan membersihkan di celah-celah antara heater ini agar lebih bersih. Nak elok lagi, rendam juga benda ni di dalam air pun elok untuk menanggalkan karat-karat kesan daripada klorin yang melekat pada water heater ini. Lihat, baru seketika je saya bersihkan dah nampak perbezaan yang ketara. Ini saya nak melaksanakan kerja-kerja pembersihan pada celah-celah water heater ini menggunakan berus tabung uji. Sebenarnya kerja-kerja melaksanakan pembersihan begini menimbulkan rasa senang hati pada diri kita sendiri, kerana di sinilah timbulnya keseronokan bekerja. Di sinilah timbulnya rasa gembira, di sinilah timbul rasanya kepuasan dalam diri apabila kita dapat melaksanakan sesuatu tugas yang bukan daripada tugas harian kita seperti menyediakan alat radas. Sebagaimana maklum, penyediaan alat radas, penyelenggaraan alat radas juga adalah sebahagian daripada tugas kita sebagai pembantu makmal. Bagi pembantu makmal baru yang masih rasa khawatir, bimbang dalam penyelenggaraan alat seperti ini, boleh meminta bantuan daripada rakan-rakan makmal senior di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jika tidak pun, boleh terus berhubung dengan saya ataupun jawatankuasa Silat Batu Pahat untuk sama-sama membantu dan memberi tunjuk ajar yang sepatutnya berkaitan penyelenggaraan alat radas. Kalau di dalam makmal, bukan setakat kita menyelenggara mesin air suling, tetapi banyak lagi alat radas yang perlu kita selenggara dari semasa ke semasa.
Jika di makmal kimia, antaranya mesin air suling, penolong Bunsen, dan banyak lagi. Sebenarnya ada alat radah elektrik, terutamanya di makmal fizik dan makmal menengah rendah pun memerlukan penyelenggaraan alat radas yang berjadual sepatutnya. Okey, lihat seperti baru. Jadi tak payahlah kita nak mengeluarkan modal 3-4-5 ribu untuk kita mendapat satu alat radas yang dalam keadaan sempurna, bersih dan juga sedap untuk mata memandang. Okey, seterusnya kita akan melaksanakan penyelenggaraan untuk tapak alat air suling ini. Sebagaimana yang tuan-tuan lihat, tapak ini dalam keadaan yang agak uzur, berkarat dan memerlukan penyelenggaraan. Maknanya kita akan melaksanakan kerja-kerja mengecat alat ni. Kalau tuan-tuan rasa sayang untuk menghapuskan jenama ataupun brand, model sesuatu tu, tuan-tuan boleh gunakan masking tape, tutup cantik-cantik. Okey, baru kita laksanakan kerja mengecat. Tapi oleh kerana keadaan tapak ni pun label, alat ni pun dah mula berkarat, jadi saya rasa saya akan tutup je teruslah untuk kita dapat hasil yang lebih, kekemasan akhir yang lebih cantik. Okey, kita buang dulu abuk, saki-saki abuk yang ada. Okey. Inilah tujuan saya menyediakan mesin ni, adalah untuk membersihkan habuk, karat-karat yang ada pada mesin ini. Okey. Jadi bila kita melaksanakan kerja-kerja mengecat, eloknya kita tutup dengan masking tape pada tapak tabung pendidihan ini. Ada sesetengah mesin tapak tabung pendidihan ini adalah getah berwarna hitam, dan saya tidak akan cat sekali tapak getah tu, sebab bila kita cat tapak tabung pendidihan, apabila kita menyediakan air suling, pendidihan berlaku dan panas tu akan pergi kepada cat yang kita lekatkan pada tapak tabung. Jadi seelok-eloknya kita tutup dengan masking tape ikut kelebaran pada tapak ini untuk tidak ada kesan masa kita menyediakan air suling. Kesan tu taklah teruk sangat, cuma mungkin dia akan melekat pada tabung dan akan menyusahkan pada kerja kita, penyelenggaraan kita pada masa yang akan datang. Okey, kita akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan menggunakan satu berus dawai yang berbentuk begini. Tuan-tuan boleh dapatkan berus dawai ini di hardware berdekatan dengan tuan-tuan. Harga pun saya rasa tak sampai RM10 lah. Kita beli sekali, tapi kita boleh gunakan alat ni, berus dawai ini, bukan saja untuk penyelenggaraan mesin air suling ni, tapi kita boleh menggunakan penyelenggaraan bermacam-macam kerja logam yang seterusnya nanti. Okey, kita laksanakan dulu kerja-kerja membuang karat, dan juga kita nak menanggalkan lapisan kilat pada tapak ini untuk kita memudahkan kerja-kerja mengecat seterusnya nanti. Kalau kita tak buang dulu kilat pada permukaan ni, cat tidak akan melekat dengan sebaiknya pada tapak mesin air suling ni. Okey, kita laksanakan terus kerja-kerja
menyah karat pada tapak mesin air suling ni. Okey, kita buang karat, buang sebaik mungkin, sehalus mungkin kerja-kerja yang tuan-tuan laksanakan. Kalau dalam kursus ni saya dalam masa yang terhad memang saya tidak boleh menghasilkan satu kerja yang kata orang betul-betul memuaskan hati. Jadi ini sebagai panduan kepada tuan-tuan, kepada puan-puan, bagaimana cara-cara untuk kita melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan alat ini. Ini adalah kerja-kerja asas. Yang pertama, membuang segala karat-karat yang ada pada mesin. Okey. Ini sebenarnya tak berapa teruk keujuran pada mesin ni. Karat pun tak berapa tebal. Pernah saya jumpa keadaannya lebih teruk daripada ini. Tapi saya mampu untuk membersihkan dan membaik pulih alat tersebut dan kelihatan seperti baru. Jadi macam ni ada code inventory, kita tutup je lah dulu. Nanti tuan-tuan boleh tulis semula apabila kerja-kerja mengecat telah selesai dilaksanakan. Bros dawai ini sebenarnya bukan setakat ni, nanti kita boleh laksanakan pada slot yang kedua. Kita ada satu lagi penyelenggaraan alat radas. Saya pun akan gunakan benda ni untuk tujuan membersihkan karat-karat. Tuan-tuan jangan lupa bukan setakat alatan kaca, alatan elektrik yang perlukan penyelenggaraan. Sebenarnya tungku kaki 3 juga perlukan penyelenggaraan, sebab tungku kaki 3 adalah antara alat radas yang dibakar semasa eksperimen dijalankan dan karat akan berlaku kepada alat radas tersebut. Jadi tuan-tuan boleh gunakan juga bros dawai ini untuk membuang karat pada tungku kaki 3 dan seterusnya melaksanakan kerja-kerja mengecat semula tungku kaki 3. Selain tungku kaki 3, penyelenggaraan lain yang perlu dilaksanakan adalah penyelenggaraan terhadap rak tabung uji ataupun rak tabung didih. Jangan cakap rak tabung uji atau rak tabung didih tidak perlukan penyelenggaraan. Sebenarnya tuan-tuan perlu mengecat. Mengecat saya rasa tak sesuai, perlu membarnis. Kita barniskan semula rak tabung uji atau rak tabung didih. Sebab bila lama sangat kita gunakan barnis pada tabung didih atau tabung uji tersebut akan pudar dan mudah menyerap air apabila eksperimen yang menggunakan rak tabung uji atau rak tabung didih dijalankan. Selain daripada mengelakkan air meresap kepada tabung uji atau tabung didih, sebenarnya kita dapat memanjangkan jangka hayat sesuatu alat radas. Sedia maklum, peruntukan sains sekarang bukan zaman seperti zaman-zaman saya baru masuk kerja tahun 90 dulu. Peruntukan kita adalah besar, sangat besar masa tu. Kita gabung dengan matematik masa tu, kalau tempat saya sekitar 30,000 setahun. Masa tu belanja memang cukup senang. Kita boleh beli je masa tu apa barang yang kita nak gunakan. Tapi bila lajur peruntukan telah dipecahkan, matematik sendiri, sains sendiri, aduhai, memang terlalu sukar untuk kita membeli alat radas. Dan sedia maklum, alat radas pula tu bukanlah sekarang ni harga seperti zaman saya baru mula-mula masuk kerja. Kalau satu peluru Bunsen, kalau tak ada 150-200, jangan haraplah kita nak dapat satu yang baru. Itu pun kalau 150 bukan jenama yang terbaik, Hamburg contohnya, tidak. Jenamanya adalah jenama-jenama biasa yang kadang-kadang kita pun tak pernah jumpa jenama tu. Kalau Philip Harris lagi tak payahlah kan, dengan tukaran
nilai mata wang ringgit Malaysia dengan pound sterling, memang kita tak mampulah untuk membeli. Walaupun bahagian ini tidak berkarat, tapi saya tetap juga membersihkan dengan brus dawai ini. Tujuannya adalah untuk cat baru boleh melekat pada tapak isolate ini. Kita saya ingatkan sebenarnya kerja penyelenggaraan ni bukan kerja 1-2 jam macam mana dalam kursus ni sebenarnya. Kalau biasa-biasa untuk dapat hasil yang baik, paling tidak pun pada saya lah 3 hari lah tuan-tuan baru dapat hasil yang baik. 3 hari tu maksudnya bukan 3 hari kali 8 jam, tidak. Kita 3 hari tu di makmal kita akan ada buat kerja-kerja sampingan yang lain, contohnya menyediakan alat radas kan, mencuci alat radas. Jadi benda ni kita buat sambilan. Mungkin satu kali kita buat kerja-kerja pembersihan ni ambillah masa 2 atau 3 jam. Jadi itu yang datangnya 3 hari bekerja untuk menyiapkan kerja-kerja penyelenggaraan. Berhati-hati apabila menggunakan alat-alat pertukangan berasaskan elektrik. Kecederaan akan menyebabkan kemalangan yang teruk. Okey, jadi berhati-hati. Kita pastikan permukaan yang kita cat perlu dalam keadaan licin dan rata. Macam ni ada lagi rasa kasar kat sini, jadi kita kena bersihkan lagi. Jika tuan-tuan tidak ada mesin grinder seperti ini, tuan-tuan boleh menggunakan kertas pasir biasa yang tuan-tuan balut pada bongkah kayu untuk memudahkan kerja tuan-tuan. Gosok saja sampai keadaan permukaan ini licin. Okey. Jika tak boleh juga, maknanya tuan-tuan perlu melaksanakan kerja-kerja cat asas yang tebal. Maknanya undercoat dulu, mungkin 2-3 kali untuk dapatkan hasil yang rata, permukaan yang licin untuk hilangkan kasar-kasar karat yang tebal pada tapak mesin air suling ini. Jadi saya kena meneruskan lagi kerja-kerja meratakan permukaan ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.